Kenapa konsep penting? Bolehkah kita buat design tanpa konsep? Okay. Konsep penting kerana dia menyediakan satu garis panduan kepada design ini dalam menghasilkan sesuatu design dan juga untuk mengelakkan kita daripada tersasar. Design kita tu menjadi rojak, maksudnya semua perkara dimasukkan, okay, tanpa ada satu garis panduan. Jadi konsep sebenarnya membataskan kita yang obses kadang-kadang kepada requirement, kepada idea, untuk memasukkan semua benda. Okay. Itu tujuannya konsep. Bolehkah kita buat design tanpa konsep? Untuk dalam praktikal, boleh sahaja, tetapi isunya, adakah dia memenuhi kehendak klien? Okay. Selalunya klien membayar duit untuk kita menghasilkan satu-satu design supaya menjadi lebih peribadi, kan? Itu tujuannya. Okay. Okay, kita tengok kat sini, sebelum menghasilkan satu-satu konsep ataupun idea yang utama, syarat-syarat asas tentang keperluan ruang, keperluan daripada klien tetap tidak boleh diabaikan. Sebab dia bergerak dalam satu rangkaian yang besar. Konsep tidak akan datang kalau kita tidak faham tentang keperluan klien, tentang karakter klien. Okay? Jadi, apa benda aktiviti yang berlaku dalam ruang tu, ia harus merujuk kepada siapa yang akan menggunakan ruang. Sama ada cooking, working, dan sebagainya, harus merujuk kepada end user, okay, pengguna ruang. Daripada aktiviti tadi, maka kita akan hasilkan satu keperluan dia, requirement dia. Okay. Jadi bila dah ada aktiviti, dah ada requirement untuk menyusun ruang tersebut, menghasilkan satu reka bentuk dari ruang tersebut, maka di sinilah datangnya konsep tadi yang perlu kita nak faham. Okey. Kenapa konsep ataupun tema ini penting? Saya letak kat sini ada 4. Okay, dan dia saling berkait. Yang pertama, untuk sense of belonging. Dalam konteks kita, personal space, dengan memberi makna, memberi karakter, dia memberi sense of belonging. Maksudnya orang yang duduk kat situ, macam kita pergi ke office, ruang kerja kita susun, kita letak mungkin bunga, kita suka bunga, kita letak bunga, atau letak nak gambar keluarga kita. Okay? Itu secara tak langsungnya memberi sense of belonging. Maksudnya ruang itu kita punya. Kadang-kadang tampal meja mengikut apa yang kita suka, letakkan color-color yang kita suka, itu memberi sense of belonging. Okay? Secara tak langsung, dia memberi makna. Oh, okey, orang tengok, oh ini adalah dia punya. Oh, dia ni suka warna merah. Okay? Memberi maksud sesuatu tentang dalam kita punya arrangement tu. Sama juga dalam konsep tadi. Okay? Dengan meletakkan benda tu, maka dia memberi makna. Okay? Karakter secara tak langsung, apa saja yang kita buat, cara lebih detail lagi, contoh kita nak letak, kita suka bunga, kita letak pasal bunga, tapi bunga tu, bunga apa? Kan? Ataupun pot dia tu berwarna merah, ada pattern tak ada pattern. Kursinya kita letak satu kain di atasnya, coraknya bagaimana? Okay, itu adalah karakter. Okay? Dan semua benda ni, kalau kita tengok, yang kita letakkan tema, apa tu, konsep yang ni, adalah orang kata macam nak menghidupkan ruang tu, memberi soul. Sebab tu pentingnya konsep dalam projek kita, atau mana-mana projek. Okey, karakter. Dalam satu-satu ruang, bila kita dah buat planning, kita dah buat section, kita buat elevation, mungkin bila kita tengok pada kita punya drawing tu, dia tak nampak lagi. Karakternya tak kuat. Kita reflect balik. Tengok balik yang peringkat awal yang kita cari pasal klien tadi tidak kuat. Jadi, apa perlu kita nak buat? Kita akan cari sudut-sudut. Kita tengok secara lebih detail.
tengok balik image board. Okay, karakter tentang klien kita yang kita dah letakkan itu. Cuba kita tengok dia frame by frame. Okay, maksudnya kita contoh ni frame by frame. Katalah ini sebagai satu frame. TV dengan meja ni adalah kabinetnya adalah satu frame. Okay, detailkan dekat situ. Frames tu kita tengok dan kita detailkan. Macam mana lagi aku nak tambah karakter, tambahkan idea supaya dia nampak dia punya tema atau konsep yang kita pilih tadi. Oh, tak boleh lah, ni kena bunga ni kena buang contoh dia. Maka kita ambil bunga ni kita buang. Oh, tak boleh lah kan. Oh, kena jadi. Oh, kena gini kan. Jadi kita akan ubah dia mengikut tema kita. Itu sebagai guideline tadi. Lepas tu pergi pula pada frame yang seterusnya. Tengok sudut-sudut yang lain. Contohnya macam kat sini. Tengok pula frame ni. Okay. Oh, frame ni. Okay, sofa dah okay. Contoh dia. Oh, accessories. Accessories pada meja ni kurang. Kita nak adjust lagi. Mungkin kena kena tambah karakter dekat situ. Okay. Maka ia akan menyumbang kepada konsep yang lebih besar. Okay, how to get a concept? Konsep boleh diperolehi daripada, bagi saya dekat sini 3 sumber. Yang pertama, client character. Okay. Itu kena senaraikan klien happy go lucky ke, very adventurous ke, apa lagi kan, kena cari dia punya karakter dia. Suka makan, okay, cari karakter dia tu, senaraikan. Yang kedua adalah client background, kerja apa, dia dibesarkan dalam suasana yang macam mana, sejarah latar belakang dia. Semua maklumat ni perlu diperolehi. Mungkin kita akan guna 1-2 poin sahaja untuk kita nak bawa pada karakter atau konsep tadi. Tapi untuk research kita perlu cari semua. Tapi yang kita gunakan mungkin 1 ataupun 2. Okay, site surrounding. Contoh kat sini adalah perletakan kita punya site kita. Contohnya kita kalau kita nak gambarkan, sebab dia ni mungkin suka kepada laut, kita nak gambarkan kita punya personal space ni ada tingkap dan tingkap itu menghadap ke laut. Jadi kita boleh create, maksudnya tingkap tu mungkin bukaannya luas supaya angin dapat masuk sebab dia menghadap ke laut. Itu kita boleh create benda tu supaya memberi makna, memberi karakter kepada kita punya ruang. Okey. Pemilihan karakter konsep, okay, dia perlu unik, okay, dia perlu special, okay, maksudnya dia perlu personal supaya dia tidak menjadi terlampau general konsepnya. Okay, nombor 2, dia perlu strong. Orang tengok, okay, orang nampak dia punya karakter dia, okay, dia perlu strong dan orang boleh faham. Dia strong, tapi kalau strong, kompleks, tapi orang tak faham pun tak guna juga sebab orang tak boleh nak appreciate. Okay, dia strong dan dia perlu difahami. Okay. Ada semua tu dia serabut letak macam mana tu, macam-macam ada elemen. Okay. Tapi dia langsung kata, dia ni kenapa dia nak letak, dia nak fahamkan konsep ni macam mana. Itu yang jadi kita kena faham. Okay, how to develop concept? Cara nak develop konsep ni, saya selain pada development sketches dan sebagainya, ni ada 3 cara lah. Okay. Dia lebih pada ni dalam konteks personal space saja, maksudnya lain projek dia lagi caranya lain lah. Okey, yang you boleh implementkan ada 3 benda. Tapi saya suggestkan hanya 2 sajalah yang utama, okey. Iaitu yang pertama adalah mood board. Nanti kita akan tengok contoh macam mana mood board, okey. Yang kedua adalah image board. Image board tu macam mana? Kita akan tengok. Basically image mood board ni dia adalah gambar-gambar yang apa saja gambar asalkan dia menggambarkan kita punya idea tentang konsep tadi. Manakala image board ni dia lebih fokus kepada interior space punya gambar. Maksudnya daripada idea yang very general dalam mood board tadi, macam mana kita implement dalam bentuk ruang interior. Makanya sample board ni boleh juga kalau nak pakai, maksudnya
kita nak bagi idea tentang kita ni nak pakai apa dan sebagainya tu, kita dah ambil sampel-sampel yang sedia ada. Fabriknya, kalau lah ada sumber, kita boleh letak fabrik yang tu supaya dia relate dengan konsep. Tapi fokus kepada dua yang di atas lah. Okay, mood board. Ni contoh mood board. Dia cari gambar, elemen. Oh, dia nak nature. Nature, kalau kita guna nature kan very general. Macam-macam nature tu ada. So, dia nak nature macam mana? So, gambar ni dia letak apa tu wallpaper ke ataupun ni. Menggambarkan, oh macam ni rupanya dia nak. Sebab ni dalam konsep mood board dekat bathroom lah. Kau tile yang nak gunakan macam ni. Oh macam ni kan. So, warnanya agak-agak macam cream, pink sikit lah. So macam yang ni konsep dia nampak very mencik. Dominannya mungkin flower adalah dominan. Jadi gunakan color-color yang macam ni lah. So ini adalah mood board. Tidak spesifik pada interior sangat. Okay. Image board fokus pada interior. Okay. Dan pemilihan gambar kalau boleh mewakili satu ruang. Setiap satu ruang yang ada dalam tu satu gambar. Tapi kalau ada setengah-setengah tu macam contoh, macam kita punya ruang ni terbuka, mungkin kita boleh combine dalam satu gambar. Okay. Make sure gambar yang dipilih, kalau you dalam gambar yang besar, you nak pilih hanya satu elemen kecil dalam ni, make sure gambarnya zoom tunjuk pada benda tu. Kadang-kadang kalau terlampau kecil sangat dari segi meaning ataupun information yang kita nak bagi, tapi kita tunjuk satu gambar yang ruang dia luas, orang tak boleh nak appreciate, orang akan nampak ruang. Orang first sekali dia akan tengok secara general. Last sekali bila kita orang tengok ruang, bila dikombine-kombine tu kenapa ni? Apa dia nak tunjuk ni kan? Gambar ni macam lain karakter dia, gambar ni karakternya, tapi apa yang dia nak tunjuk? Image board sepatutnya dah jelas. Letak benda-benda yang you dah finalize. Okay. Merujuk kepada tadi yang klien punya karakter semua tu, dia dah jelas. Okay. Boleh letak benda-benda yang elemen-elemen kecil, benda-benda contoh dia lighting dan sebagainya untuk nak support tadi. Ruang, gambar ruang tu. Okay. Okay, ni contoh sample board. Okay. Maksudnya idea konsepnya dah ada. Kan? Konsepnya dah ada kat sini. Gambar ni dah ada pun ideanya. Okay. Tapi nak detailkan lagi. Kita punya konsep tu nak detailkan lagi supaya nampak jelas. Kadang-kadang idea tu dia pun kat awal tu nampak jelas. Bila datang ke sampel, pemilihan sampel tu tak jadi seperti apa yang kita buat dalam gambar. Ini sebab tu saya kata sample board dia juga termasuk di dalam kaedah macam mana kita nak membuatkan kita punya tu konsisten sampailah projek kita siap dalam bentuk fizikal. Saja. Terima kasih.